Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Okey. Dalam video kali ni tak ada lawak tadi. Okey, dalam video kali ni atas bancian dan undian, nampaknya cerita tragedi Jalan Sungai Besi mendapat undian yang tertinggi. Jadi saya akan ceritakan kisah ni. Sebelum tu, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Abang J sebab dah izinkan saya ceritakan kisah ni. Oh ya, apa kata yang mana duduk Lembah Kelang ni, kita support bisnes Abang J sikit. Dia ada jual rendang daging samudra, daging semur Jawa. Kalau yang macam nasi biryani ke, nasi tomato kari ayam ke, lebih daripada 10 order, dia akan buatkan. Semuanya Abang J masak sendiri. Okey, kalau sesiapa nak order, boleh klik link Facebook dia dekat bawah ni. Alright, tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pada tahun 1991, J ambil keputusan berhenti kerja dekat Fring Kepong tu dan berniaga sendiri. Dia berniaga dekat Jalan Sungai Besi. J tak bagi tahu pun dekat EU yang dia dah pindah ke Jalan Sungai Besi. J cuma cakap dia berniaga dekat KL je. Sejak berniaga ni, J jarang call EU sebab EU duduk dekat hostel. EU masa tu sambung belajar kolej dekat Damansara. J dengan rakan kongsi dia berniaga gerai dekat Jalan Sungai Besi tu, berdekatan dengan Pasaraya Fajar. Sekarang ni dah jadi kelab malam. Berniaga daripada pukul 8 malam sampai 4 pagi. Siang, J tidur. Kawasan Jalan Sungai Besi tempat J berniaga ni, 90% pelanggan dia ialah orang Cina. Kalau raya Cina, mereka tutup kedai seminggu. Memang tak ada orang. Raya puasa cuma tutup 4 hari je, disebabkan mereka berniaga malam. Maka gerai mereka ni jadi port geng tonto atau longkai Mereka akan berkumpul ramai-ramai dekat situ. Bila ada aksiden ke apa, diorang tinggalkan semua makanan dan minuman. Macam tu je. Bila urusan dah selesai, mereka datang balik, sambung lepak. J dengan partner dia bayar duit perlindungan pada kumpulan gangster dekat situ tau. Kalau perniagaan mereka diganggu, mereka akan terus call gangster tu. Gangster tu bagi handphone Motorola yang balik anjing tu. Anjing pun boleh mati. Cerita tentang anjing ni pula, J ada beli seekor anjing bernama Bobby untuk jaga stall mereka. Makanan wajib dia roti sardin. Masa buka kedai sekali dan masa nak tutup sekali dia makan 2 kali sehari. Nak dijadikan cerita, satu hari tu kelab Emiko belakang Fajar Lama tu ada buat parti. Mereka order roti canai dari gerai J ni lah. Tak banyak pun, dalam 20 keping. J yang hantar roti canai tu. Penuh kelab malam tu. Bila J keluar je, sebatang tubuh yang J rindui berdiri dekat depan dia. J, apa you buat dekat sini? You, I niaga dekat seberang jalan tu. J jadi tak keruan dan cuba tenangkan diri masa tu. Darah muda lah katakan J bersuara. Nantilah kita sambung lagi. Kalau you sempat, nanti singgah lah. Masa J tengah sibuk memasak, Lee Grig cuip J dan berkata, J, amoy meja hujung tu nak jumpa kau. Nama kawan J ni Rosti. Asal Grig itu yang panggil Lee Grig tu. J pandang meja hujung tu. EU angkat tangan sambil melambai dekat J. Dia seorang je masa tu. J tanya, mana boyfriend dia? Dia kata tengah minum-minum dengan geng dia kat dalam. EU bagi tahu dia akan kahwin bulan depan. Nama boyfriend dia Robert. J cuma angguk kepala dan ucapkan selamat pengantin baru kot. Tapi seminggu sebelum dia nak kahwin tu, EU kata dia nak luangkan masa dengan J sehari semalam. J cakap okey je dan suruh dia bagi tahu tarikh dia bila. Dekat sejam jugalah dia lepak dekat gerai J tu. Tiba-tiba J rasa kepala dia kena tonjol dari belakang. Bila pusing je, bam, sebiji penumbuk hinggap dekat muka dia. Pedesing telinga J. Rupa-rupanya bakal suami EU. EU pun tak perasan Robert datang sebab dia duduk dekat sebelah J. Kalau EU menghadap J, memang dia akan nampak. Apalagi bila orang dah menjual, J pun membelilah. Robert datang berempat. EU dah menangis, merayu, jangan bergaduh, orang mabuk, mana peduli kan. Kawan-kawan J dah datang nak tolong. J cakap jangan masuk campur, biar dia settle sendiri. J cakap kalau geng dia nak masuk campur, baru korang masuk. Robert dah capai kerusi besi.
J tak capai apa-apa pun. Bila dia cuba mendekati J pun baca doa Syahyati hujung sambil tekan ibu jari ke tanah. Dengan izin Allah, dia tak boleh bergerak langsung. Bila kawan-kawan dia cuba membantu, J jerit, "Bobby!" Anjing dia pun datang halang kawan-kawan Robert yang lain. Terus tak jadi masuk campur. Robert terpaku dekat situ. Yu datang ambil tisu, basahkan tisu lap mata kanan J yang lebam. J beritahu Yu, selagi Robert tak minta maaf, dia tak akan boleh bergerak. Yu pun beritahu dekat Robert, tapi Robert ego. J biarkan kawan-kawan dia cuba tarik, tapi tak boleh. Kemudian J datang dekat dia, tonjol kepala Robert sampai dia jatuh terduduk. J suruh diorang semua balik sebelum dia naik angin. Mereka semua pun pakat balik. Inilah first time J keluarkan apa yang dia belajar dekat kampung. Menyesal buat dia, tapi dah terpaksa kan. Sebelum beredar, Yu datang dan minta maaf atas perbuatan Robert. Lepas tu J minta izin dengan partner nak balik. J balik rumah, terus mandi dan tuang muka dengan air panas. Lepas tu J masuk tidur. Dia tersedar bila Lee Greg masuk bilik. Tengok jam dah pukul 5.30 pagi. Terus ambil ketuala, mandi. Lepas solat subuh, J tidur balik. Sakit kepala dia tak hilang kena penumbuk tadi. Lebih kurang pukul 11 pagi, J bangun nak ke pasar. Tapi partner dia kata biar dia je yang pergi. J boleh rehat dekat rumah. J pun cuci baju dan tolong siapkan barang-barang untuk jualan malam nanti. Partner J yang bernama Mat suruh J rehat dulu malam tu. Lebam dah hilang, baru masuk kerja. Malam tu J rehat rumah sorang-sorang. Dalam pukul 8.30 macam tu, pintu rumah diketuk diiringi salam. "Suara Husin, apa sahaja balik time kerja?" kata J dalam hati. Bila J buka pintu, dia tengok Husin bawa tetamu. Iu dengan abang dia, Leong, datang rupanya. Bila diorang pergi gerai cari J. Bila budak-budak bagi tahu J tak kerja, dia minta tolong Husin tunjukkan rumah. Rumah J dekat Jalan Fos, depan Sekolah Menengah Perempuan Pudu, dekat dengan tempat berniaga. Terharu jugalah J masa tu. Sanggup Iu dengan Leong datang dari Jinjang ke Sungai Besi semata-mata nak tengok J. Leong pun minta maaf atas apa yang terjadi. Mereka bawakan buah berangan singgah Petaling Street, beli 2 kilo untuk J. Panas-panas lagi. J cuma hidangkan mereka air kotak Yus je. Dalam pukul 9 malam, mereka minta diri untuk pulang. J hantar hingga ke kereta. Dari cahaya lampu jalan, J perasan mata Iu berair. Mata J pun ikut masuk abuk. Malam tu, lepas Iu balik, J ke gerai sebab lapar. Dia order mi goreng, suruh Lee Greg buatkan. Baru nak suap mi goreng, J dengar anjing menyalak. Rupa-rupanya Bobby perasan dia dekat situ. J terus suruh Hujang yang tengah tebar roti canai buatkan roti sardin sekali. Bobby lidah dah terjeli-jeli laparnya. Lepas makan, terus balik. Bobby ikut J balik dan sampai dekat rumah, Bobby patah balik ke gerai. Malam tu J tidur lena. Bahana makan paracetamol 3 biji untuk tahan sakit. Sedar-sedar dah pukul 8 pagi, terbabas solat subuh. Lepas mandi, Mat panggil J. Dia minta tolong kutip hutang. Ada customer berhutang 5,000. Dah 2 bulan tak bayar. Janji sebulan je. Dia cakap tolong kutip. Dia tak nak, tapi J bagi dia doa untuk amalkan. Kebetulan malam tu giliran dia cuti. J suruh dia buat sebelum tidur. J suruh dia baca Allahumma layyin li qalbahu kama la yantalil daudal hadid. Baca 7 kali senafas sambil bayangkan muka orang yang berhutang. Pejam mata, fokus pada wajah penghutang. Seelok-eloknya buat sunat hajat dulu. J bersuara, esok kau pergi minta. Kalau dia tak nak bayar, bagi tahu aku. Gerai dibuka setiap hari. Cuti bergila-gila. Kalau Mat cuti, J jaga gerai. Malam tu J jaga gerai dengan mata yang masih lebam. Kalau customer tanya pasal mata lebam, J jawab terlanggar tiang je. Keesokan paginya, lepas Mat balik dari pasar, dia jumpa J dan berkata, "J, dia tak nak bayar lah. Dia kata tak ada duit."
J suruh dia ambil wuduk dan ambil Al-Quran sekali. J suruh Mat buka surah Yusuf. J suruh buat macam malam tadi, tapi guna ayat 4 surah Yusuf, mula dari ini ra'aitu sampai sajidin. Kaedahnya sama, baca 7 kali senafas. Fokus wajah penghutang sambil baca 7 kali. InsyaAllah boleh. Aku belanja kau makan KFC kalau dapat, kata Mat. J cakap dia tak nak KFC. J nak sate Haji Samuri Kajang sambil gelak. Alhamdulillah, masuk hari ketiga, lebam dah berkurangan. Kalau keluar waktu pagi pergi pasar tu, memang J pakai spek mata hitam lah, biar bukan biar nampak handsome, tapi cover lebam. Pagi esoknya, J tengah mandi, dengar suara Mat cari dia. Lee Great cakap J tengah mandi. Dia ketuk pintu bilik air. J tanya, ada apa? Mat bersuara, J, Alhamdulillah, dia bayarlah duit tu. Kau ni tak menyempat, orang tengah mandi pun kacau. Tengah hari tu, dia bawa J pergi Kajang nak makan sate. Tak puas makan dekat situ, J suruh dia tapau 70 cucuk lagi bagi staf makan. Sampai rumah, Ujang bagi tahu Iu datang. Tak lama kau keluar tadi, dia sampai, kata Ujang. J tengok, Iu tengah tidur atas kastil dia. Sudah. J kejutkan dia dan ajak Iu ke meja makan. Jamu dia dengan sate dan sirap. J tanya dari mana dan nak ke mana bawa beg ni. Dia kata dia tak nak duduk rumah. Dia tak nak Robert cari dia. Masa Iu pegang lidi sate tu, J perasan lengan dia ada kesan cala dan sikit lebam. J tanya kenapa dengan tangan dia. Iu cakap dia gaduh dengan Robert. Tangan dia kena bucu meja kaca. Iu nak tumpang tidur rumah J. J cakap tak boleh, nanti budak-budak kecoh dan J pun risau lah. J cadangkan Iu tidur rumah Cik Nap. Cik Nap ni makcik J tau. Rumah dia dekat kuartus kerajaan Jalan Kokrin. Iu pun setuju. Kemudian J call lah Cik Nap dan beritahulah hajat dia. Cik Nap kata boleh, tapi setakat 2-3 malam je lah. Cik Nap ni kenal Iu sebab J pernah ajak Iu ke rumahnya masa Raya Haji. Cik Nap lah yang beritahu Mak J yang Iu ni girlfriend J. Itu yang Mak J membebel. Kau ni sejak zaman belajar girlfriend asyik orang Cina je, kata dia. J ni kulit gelap. Masa zaman tu perempuan suka lelaki kulit putih. Yang suka kulit gelap ni orang Cina je. Petang tu sebelum berniaga, J hantar Iu ke rumah Cik Nap. J cakap pandai-pandai lah ambil hati mak saudara dia tu. J okey, tak resis, J cakap. Iu mengangguk je sambil tersenyum. J pun terus ke tempat kerja dengan hati yang berbunga-bunga, kan. Sejak Iu duduk dekat rumah Cik Nap ni, J langsung tak hubungi Iu. Hari ketiga Iu dekat sana, baru J datang. Itu pun sebab Cik Nap minta tolong J belikan ubi kayu kalau J ada pergi Pasar Pudu. Pagi tu, hari Ahad, Pasar Pudu memang ramai orang. J beli ubi kayu dan ubi keledek. Sampai rumah Cik Nap, J nampak Iu tengah sidai baju. Tersenyum lebar dia bila nampak J buka gate. Masuk je dapur, sarapan dah siap. Cik Nap bersuara, J, makanlah cucu bilis tu, Iu buat. Wah, dah pandai buat cucu bilis. Cik Nap ajar saya buat. Nap, oh Nap. Terdengar suara perempuan panggil Cik Nap. Cik Nap buka pintu. Rupa-rupanya jiran dia selang 5 buah rumah datang bagi tahu rumah dia kena pecah malam tadi. Kali ketiga dalam bulan tu dekat kawasan kota kerajaan. Habis diselongkar semua bilik. Yang hairannya, rumah ada orang masa kejadian. J syak, ini mesti guna ilmu pukau. Sebelum balik, J pesan pada Cik Nap dan suaminya supaya berhati-hati. Kalau gunakan ilmu pukau ni biasanya orang Indonesia dari Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ni berdekatan dengan Pulau Lombok dan Bali. J suruh bila tutup pintu, bacakan ayat 197 surah Al-Baqarah sebanyak 3 kali. Kemudian ambil garam kasar segenggam dan bacakan ayat 9 surah Yasin. Tiupkan ke garam, kemudian tabur garam tu dekat
kawasan depan rumah dan kawasan pintu belakang rumah supaya penjenayah tak nampak. Ayat 197 Al-Baqarah bertujuan menakutkan mereka. Jika mereka terlepas dari pagar yang pertama, insya-Allah nampak pintu rumah, mereka takut nak masuk. Ayat ni juga boleh dijadikan ilmu penggerun, tapi kena menghadap guru lah. J tanya Cik Nap, macam mana dengan Iu? Dah 3 hari dekat sini. Cik Nap kata 2-3 hari je boleh tumpang tidur. Jawapan yang J terima mengejutkan. Makcik dia suka dengan Iu. Dia boleh tinggal dekat situ sampai keadaan kembali tenang, dan yang paling J happy bila Iu banyak bertanya tentang Islam. Cik Nap ni memang orang yang taat agama, jadi dia pun seronok menjawab apa saja soalan yang ditanya. Malam tu J kerja dengan rasa happy sangat. Happy sebab makcik dia dan Iu boleh ngam. Jadi tak pening nak carikan tempat tinggal untuk Iu. Soal J dengan calon suami tu, J tak nak fikir sangat. Sebab J fikir kalau ada jodoh, adalah. Tak ada, pasrah. Mana tahu dia boleh cilok tang corner. Gila lah benda ni. Budak-budak J pun perasan malam tu dia kerja rajin lain macam, sambil nyanyi lagu Black Dog Bone. Masa kemas nak tutup kedai baru terasa penat. Namun pun kerja kan, mana ada yang tak penat. Lepas mandi dan solat, J masuk bilik nak tidur. Macam ni lah meniaga malam. Tidur memang biasa lepas subuh. Pukul 9 pagi pergi pasar. Balik dari pasar, giliran budak-budak pula siapkan barang-barang untuk jualan malam nanti. Semua pekerja termasuk J duduk satu rumah. Pergi pasar, J punya kerja dengan atau Mat. Tapi pagi tu belum sempat nak lelap, Cik Nap dah call. Kau datang sekarang? Ada orang kat depan rumah ni bawa barang, tapi macam orang bingung. Cik Tiger baru je call polis, tapi belum sampai. J terus capai helmet dan bergegas ke rumah Cik Nap. Tak sampai 5 minit, J dah sampai. Masa J sampai, kereta polis peronda pun baru sampai. 3 orang penjenayah orang Indonesia, seorang dari Jawa dan 2 orang lagi orang Sumbawa. J minta izin pihak polis untuk sedarkan mereka. Polis benarkan J. Kemudian J minta semangkuk air dan bacakan mentera Jawa. Kemudian J renjiskan ke muka mereka. Mereka tersedar dan terkejut sebab tangan dah kena gari. Ambil. Lepas kereta peronda polis sudah pergi, Cik Nap suruh J masuk minum dulu. J cuba menolak sebab mengantuk sangat. Cik Nap cakap kalau ngantuk lepas sarapan tidurlah dalam bilik ijat. Bilik ijat tu kosong. Ijat ni adik sepupu J. Pagi tu Cik Nap buatkan lontong Johor. Baru nak suap, Iu tahan tangan J. Baca doa makan dulu. Iu cuba baca, kata Cik Nap. Iu pun bacalah pelan-pelan. Terkejut juga J, dia boleh baca. Lepas sarapan, J call Mat suruh dia pergi pasar. J cakap petang baru dia balik. J pun masuk bilik ijat nak tidur. Tak boleh tidur. Tidur ayam je. Sesekali terdengar suara Iu dan Cik Nap bergurau. Bilik ijat ni sebelah dapur, jadi memang boleh dengar kalau ada orang berbual kan. Entah pukul berapa J dia tidur, dia pun tak tahu. Sedar-sedar Iu kejutkan dia. J, dah pukul 3 petang ni, Iu belum sembahyang tengah hari kan? J pun bangun, mandi dan solat Zuhur. J tengok Cik Nap tak ada. J tanya Iu, mana Cik Nap? Dia pergi bank kejap, kata Iu. Tak lama kemudian Cik Nap sampai, bawa balik apam balik. J ni memang suka apam balik, tapi yang orang Minang buat lah. Selain orang Minang, apam baliknya tak berapa sedap, bagi tekak J lah. Lepas makan sepotong, J minta diri. Masa J pakai kasut tu, Iu bagi dia surat. Baca bila dah sampai rumah, katanya. Sampai je rumah, J pun bacalah surat tu. Tertulis, I rela dan sanggup jadi isteri you J. Ikhlas dari Iu. J terpaku kejap. Perasaan bercampur bau, gembira dan risau. Diam tak diam, dah seminggu Iu duduk dekat rumah Cik Nap. Iu ni ambil cuti 5 hari dan cuti tanpa gaji 2 hari. Masa tu dia kerja dekat MBF Jalan Ampang. Lusa dia mula kerja. J cadang nak jumpa Iu petang esoknya. Lepas siapkan barang-barang nak berniaga dan minta cuti lah, sebab nak hantar Iu balik Jinjang kan. Mat bersuara, J, malam ni Emiko order nasi lemak 50 bungkus.
Lepas maghrib nanti kau suruh Husin hantar. Nasi lemak ni memang signature dish J lah. So Mat nak J yang masak. Biasa mereka ambil dengan orang lain, tapi untuk kelab malam mereka akan masak sendiri. Sebelum maghrib dah siap dah semua nasi lemak tu. J pun suruh si Husin ni hantar. Balik dari kelab, Husin terus jumpa J dan berkata, J, tadi aku nampak geng Robert ada dekat kelab. Diorang pandang aku semacam je. Berapa orang? 3 orang. Tapi yang seorang tu macam Sami je, pakai baju oreng. J cuma terdiam je. Bila masuk waktu isyak, J balik solat kat rumah. Sujud terakhir, J baca ayat 80 surah Al-Isra, minta petunjuk sebarang kemungkinan yang bakal terjadi. Lepas solat, dia balik ke gerai semula. Dalam pukul 11 malam, seorang pelanggan dan kawan J bernama David datang. David ni berniaga jam tangan dekat Petaling Street. Sebelah mata ni juling air. Sampai sekarang ada niaga dekat sana. Sebut je nama David juling, para peniaga mesti kenal dia. David order teh tarik je. Bila tanya kenapa tak nak makan, dia kata dah makan nasi lemak dekat kelab Emiko tadi. Rupa-rupanya yang order nasi lemak tu kawan dia. Ada birthday party katanya. Nasi lemak tu yang makanan berat. Yang lain semua dessert macam French pastry, kek dan buah-buahan. Masa nak bayar, David suruh J duduk sekejap. J tanya apa hal. David kata masa dekat kelab ada 3 orang lelaki cerita pasal J. Diorang mau pukul lu lah J, kata David. Gua dengar diorang cakap lu kacau dia punya perempuan. Itu lelaki bagi tahu itu Sami tu macam. Lepas David balik, sampailah tutup kedai, otak J duk fikir je apa yang David cakap tadi. Siap ada Sami bagai ni mesti nak main kotor, kata J dalam hati. Esoknya seperti yang dijanjikan, J ke rumah Cik Nap nak hantar Iu balik. Dia pinjam helmet Ligric, spray dengan perfume dulu helmet tu, bau hapak. Lepas borak dengan Cik Nap, J pun minta diri. Kemudian J bertanya bila dia nampak Iu jalan berlenggang je. Beg Iu mana? Cik Nap kata tak payah bawa balik, dan kali datang tak payah bawa baju lagi. J pun terus start motor dan gerak. Lain macam bila awet peluk naik RZ ni. Sampai Jinjang dah dekat pukul 7 malam. J hantar sampai depan rumah. Iu pelawa J masuk, tapi J menolak sebab nak kejar waktu solat maghrib. J balik ke rumah Cik Nap malam tu saja nak siasat apa cerita dalam seminggu Iu duduk situ. Borak panjang mereka masa makan malam tu. Lepas makan, J masuk bilik ijat nak baring-baring. Terus terlelap. J terjaga bila dengar bunyi telefon rumah berdering. Dengar suara Cik Nap yang jawab phone tu. Cik Nap berkata, J, Mak suruh kau pergi gerai sekarang. Kenapa? Saya kan cuti. Entah, dia cuma suruh kau datang sekarang juga. J pun siap-siap turun gerak. Sampai dekat gerai, Mat tarik J tepi bangunan kedai. J ni niaga dekat kaki 5 kedai. Bila semua kedai tutup, kaki 5 kedai itulah mereka susun kursi meja. Mat kata tadi ada kawan Robert datang. Dia nak jumpa J esok malam. Jumpa dekat bawah flyover depan sekolah perempuan Pudu. Dekatlah dengan rumah J ni. Esok malam lepas solat isyak, J, Ligric dan anjing mereka Bobby pergi ke tempat yang dijanjikan. Mat, J tak bagi ikut. J suruh dia jaga kedai. J bawa Ligric sebab dia ni handal dan keturunan Melayu Patani. Jadi mainan Sami Siam ni dia tahu sangat lah. Mereka jalan kaki je sebab dekat. Sepanjang perjalanan, J baca wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim, ya hayyun ya qayyum ya qadim ya daim ya samad ya wadud ya witru. Mohon perlindungan dari Allah. Sampai flyover, mereka dah menunggu. Robert berkata dengan nada yang angkuh, J, malam ni kita mau pukul sama lu. Kita mau tengok lu lawan ini Sami. Kalau lu menang, gua bagi Iu sama lu. Kalau lu kalah, gua tak mau dengar lu jumpa Iu lagi. Okey? Gua janji, gua mau lu pegang lu punya janji juga. Robert pun bagi isyarat pada Sami untuk mulakan ritual. Sami tu duduk bersila.
Dia pegang seakan patung berbalut kain kuning. J pagar diri dengan Ayatul Kursi dengan 9 wakaf dan Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim 3 kali, diikuti doa menghindar syaitan dan Ruqayyah Jibril. Tiba-tiba anjing J, Bobby tu, mengerang kesakitan dan terus tumbang. J terus jerit, "Lee, azan! Selawat perang!" Lee pun melaunkan azan dan mereka berselawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Rabbi fanfaqna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Berulang kali sambil tu J tengok Sami tekuk kedua-dua belah telinganya sambil menjerit dalam bahasa Siam yang J tak faham. Lepas tu dia jatuh terbaring. J dah terus dapatkan Bobby, tapi dia dah nyawa-nyawa ikan. Darah keluar dari mulut dan hidung dia. Bila J toleh ke arah Robert, dia dah masuk dalam kereta cabut lari. Lee grip pula, terduduk sambil memegang dadanya. Pedih sangat J, macam kena cucuk. J ambil air meniri yang memang dia dah bawa tadi, bacakan Al-Fatihah dan selawat, bagi dia minum sambil berdoa. Kemudian J pergi dekat Sami yang dah mula tersedar tu. Sami tu minta maaf banyak-banyak. Ligrit yang jadi jurubahasa. J suruh Sami tu pulihkan Bobby balik. J pun balik sambil papah Lee yang masih lemah. J biarkan Bobby dengan Sami tu dekat situ. Sampai rumah malam tu, J dan Ligrit terus mandi air ruqyah. Air tu J dah bacakan dengan Al-Fatihah 7 kali, selawat syifa 7 kali, surah Al-Baqarah muka pertama tu 7 kali, Ayatul Kursi 3 kali, surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 1 kali, dan 4 kul 3 kali setiap satu surah. Campurkan limau nipis 3 biji dan segenggam garam. Lepas mandi Lepas mandi terus tidur. Terjaga pukul 4 pagi bila Husin ketuk pintu bilik hantar roti telur untuk J dan Ligrit. Lepas makan, J mandi dan solat sunat tahajud. Mandi awal pagi sebelum masuk waktu subuh bagus untuk peredaran darah. Lebih kurang pukul 7 pagi macam tu, J dengan Ligrit keluar pergi sarapan. Lepas sarapan, mereka berdua pergi ke tempat mereka bertempur malam tadi. J dapati Sami dan Bobby tak ada dekat situ. Kalau malam tadi Bobby mati, mana bangkainya? J berserah pada Allah. Kalau umur dia panjang, mesti dia balik ke rumah. Tak lama lepas tu, J balik rumah dan bersiap-siap nak ke pasar. Dia suruh mak cuti dan rehat hari tu. Balik dari pasar, J singgah minum cendol dekat Majestic. Masa J tengah minum tu, ada seorang lelaki yang agak serabai minum cendol sekali. Lelaki tu bersuara, "Brother, malam tadi lu gaduh dekat pot buah. Gua tengok dari mula sampai habis. Syok tengok, macam tengok filem Indon." Bila dia kata tengok sampai habis, J terus teringat Bobby dan tanya sama ada lelaki tu nampak anjing dia atau tak. Lelaki tu kata lebih kurang 1 jam lepas J balik, dia nampak Sami tu pikul anjing J. Pergi mana tak tahulah. Kemudian J belanja dia minum cendol, bagi dia duit sikit. J bagi tahu dia kalau nampak anjing tu bagi tahu. J bagi alamat gerai dia sekali. Lelaki tu kata dia pernah minum dekat gerai J ni dan berjanji akan bagi tahu kalau jumpa Bobby. Malam tu J berniaga macam biasa, cuma teringat Bobby bila dia tebar roti canai. Bobby suka makan roti sardin. Dia akan datang dekat tepi stol roti canai bila dia lapar je. Dah faham sangat dah, bila dia datang tu maknanya dia lapar lah. Lepas makan dia akan lepak dekat bawah tiang lampu jalan. Dia tak akan datang gerai minta makanan kalau mereka ni semua tengah sibuk. Dia akan datang bila pelanggan dah kurang. Begitulah rutin J seharian, kerja setiap hari. Cuti cuma hari raya, Tahun Baru Cina dan kalau ada hal penting je. Lepas dekat seminggu tak berhubung dengan EU, pagi Sabtu tu dia call J. Dia cakap nak datang jumpa J dan Cik Nap. J cakap datanglah. Tengah hari tu dia sampai dekat rumah J. J tak cerita pun hal dia dengan Robert dan Sami tu. Cuma EU bagi tahu Robert dah tak call dia sejak beberapa hari lepas. Robert tunaikan janji dia kot, fikir J.
Lebih kurang pukul 3 petang, J hantar Iu ke rumah Cik Nap. Cik Nap apa lagi, sambutlah kedatangan Iu dengan gembira. Yelah, gembiralah sebab ada kawan sembang. Maklumlah, 2 orang anak Cik Nap, anak lelaki, tak tinggal dekat situ. Hampir dekat sejam dekat situ, J pun minta diri untuk pulang. Malam tu, J berniaga dengan perasaan yang sangat tenang, macam tak ada apa yang berlaku. Tiba-tiba terdengar suara yang macam pernah J dengar. "Brother, lu apa cerita?" tanya J pada lelaki yang dia jumpa masa minum cendol Dori. "Gua tadi nampak macam anjing lu lah dekat temple Buddha simpang Jalan Pil. Lu buat apa merayau sampai situ? Tu tempat gua ambil barang." "Oh, thank you bro." Keesokan paginya, J pergi ke tempat lelaki tu bagi tahu sebuah kuil Buddha. J perasan ada beberapa orang Sami tengah berbual dekat situ. Tiba-tiba 2 ekor anjing menyalak dan menerpa ke arah J. Nasib baik pintu pagar berkunci, kalau tak satu hal pula nak melayan anjing ni. Bila dengar anjing menyalak, seorang Sami datang ke pintu depan. Dia tanya apa tujuan J ke situ. J bagi tahulah tujuan dia dekat situ. Sami tu bagi tahu ada seekor anjing baru beberapa hari dekat situ. Sami tu datang kuil pagi tu, dia nampak ada seekor anjing terbaring dekat depan pintu tu. Dia bawa masuk dan rawat anjing tu. Kemudian J minta izin nak masuk dan tengok. Sami tu izinkan. Sebelum masuk, J baca "Salamun ala Sulaiman fil alami innaka hamidum majid" dan "Salamun ala Nuhil fil alami innaka hamidum majid." Sami tu bawa J bahagian belakang kuil tu. J nampak ada beberapa ekor anjing tengah diberi makan, tapi ada seekor anjing yang terbaring di situ. "Bobby!" J teriak sekuat hati. Bobby terus bangun dan menoleh ke arah J sambil menyalak perlahan. J datang, terus dia peluk Bobby dan belai badan dia. Habis muka J kena jilat. "Tak apalah, balik nanti aku samak satu badan," kata J dalam hati. J terus buka bungkusan roti sardin yang dia bawa. Dah sejuk sebab J buat pukul 4 pagi tadi sebelum tutup gerai. Dia makan perlahan-lahan tapi berselera. Sami tu tersenyum tengok gelagat J dan Bobby. Sami tu berkata, "Lu punya anjing belum cukup sihat. Biar sini dulu, kita jaga. Nanti sudah sihat, lu angkatlah." J pun mengangguk tanda setuju. Kemudian J belai badan Bobby dan beritahu akan ambil bila dia dah sihat nanti. Bobby menyalak perlahan, seolah-olah faham maksud J. Sebelum balik, J hulurkan duit sikit pada Sami tu. J cakap itu upah jaga Bobby. Sami tu cakap tak payah sebab kuil tu memang tempat anjing liar diberi rawatan kalau sakit. Lepas tu J balik ke rumah dengan hati yang sangat tenang sebab dah jumpa Bobby dan masalah Iu hampir selesai. Sampai rumah, J buka pakaian terus buang. Dia samak satu badan. Lepas mandi tu, terus dia ke rumah Cik Nap sebab Cik Nap minta tolong J masak kari kambing. Sampai je rumah Cik Nap, barang-barang dah nak masak kari kambing tu dah disediakan. Cik Nap beli 2 kilo mutton shoulder nak buat kari. Nasib baik dah siap potong. Cik Nap bersuara, "Dak Ani dengan anak-anak dia nak datang malam ni. Tu yang suruh kau masak sekarang. Malam nanti Cik Nap tinggal panaskan je." Orang Melaka panggil macam tu ya, ada dak-dak. Cik Nap cuma gelak je. Iu pun buat-buat sibuk tolong J. J tahu dia rindu, tapi J buat tak faham je, tak nak over feeling. Lepas masak, baru J sembang dengan Iu dekat buayan bawah pokok jambu. Iu luahkan semua yang terbuku di hati dia, nak belajar tentang Islam lebih mendalam. Iu ni seorang penganut Kristian Ortodok, tak ada patung Jesus atau patung Mary. Dia tak sambut Christmas pun, cuma sambut kelahiran Nabi Isa pada 7 Januari ikut kepercayaan dia. Dan Iu tak makan daging babi. J suruh dia belajar perkara asas tentang Islam dulu. Lepas solat asar, J balik ke rumah. Macam biasa, lepas solat maghrib, baru ke gerai. Budak-budak tolak stol pukul 6.30 petang. Lepas J datang, barulah bergili-gili mereka solat maghrib. Lebih kurang pukul 10.30 malam, seorang staf Emiko datang jumpa J. Dia kata
Malam esok ada satu orang Indonesia nak jumpa J dekat kelab. Dia nak tempah makanan dari J, tapi nak makan dekat kelab katanya. J cakap okey lah dan akan ke kelab lepas siap sediakan barang-barang. J tak terfikir langsung kalau itu cuma taktik untuk umpan J supaya dia datang. Esok malamnya, lepas siap sediakan barangan untuk dijual, J ke kelab. Dia datang seorang je sebab setakat nak jumpa untuk buat tempahan, tak payah ramai-ramai. J dibawa masuk ke bilik tertulis VVIP room. Dalam bilik tu ada seorang lelaki Indonesia berpakaian kemas, seorang lelaki Cina dan dua orang wanita dipercayai GRO. J dipersilakan duduk depan lelaki Indonesia tu. J bertanya, "Tuan nak tempah menu apa?" "Sebenarnya saya enggak mau tempah makanan. Saya datang kemari cuma mau kasih kamu amaran. Jangan ganggu isteri orang." "Isteri siapa?" "Isteri Robert." "Oh, tahulah aku. Ini Robert punya kerja," kata J dalam hati. "Saya dengar kamu orang pintar. Ayo main sama aku," kata dia. J cakap dia tak nak gaduh dan bagi tahu yang EU tu bukan isteri Robert. "Udah, jangan banyak cincong, keluarkan ilmu kamu," dia cabar J. Bila dah nampak dia bersungguh, J pun pagar diri dengan Ayatul Kursi dan surah Al-Fil. J tak nak serang, cuma menanti dengan ilmu cermin. Bermaksud apa-apa yang dia buat berpatah balik pada dirinya. Mereka duduk berhadapan sambil mulut masing-masing terkumat kamit membaca sesuatu. J baca ayat 81 surah Yunus 3 kali. Tiba-tiba pintu dibuka dan J tengok Robert masuk sambil tersenyum. Dia campak duit segulung. Tebal juga. Robert berkata, "J, kalau menang lu angkat itu wang dan gua mengaku kalah." Lelaki Indonesia tu tersenyum sinis tengok J. Alamak, sorry kita sambung di video akan datang. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, kasih subscribe dululah, tekan loceng sekali. Saya Syarul, Assalamualaikum, adiosa.